Terima kasih menonton Ariel TV Channel. Pada kali ini kami akan kongsikan kisah gadis malang Queena Pooh yang sangat menyedihkan. Kisah tragis ini berlaku pada tahun 2008 bertempat di Florida, Amerika Syarikat. Tahun tersebut, Queena Pooh merupakan seorang pelajar tahun akhir di sekolah menengah Bloomingdale. Queena bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, malah dia juga seorang yang sangat aktif di dalam bidang sukan. Selain itu, Queena yang juga sangat meminati warna merah jambu telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di University Florida dengan tajaan beasiswa. Kisah sebenar bagaimanapun bermula pada malam 24 April 2008, iaitu bersamaan dengan seminggu sebelum majlis prom. Queena pergi ke perpustakaan berdekatan sekolahnya untuk memulangkan buku yang dipinjamnya. Queena sebenarnya berasa begitu teruja dengan majlis prom yang bakal diadakan di sekolahnya itu. Dia bahkan telah pun membeli pakaian dan menempah jurusolek sempena majlis prom tersebut. Berbalik dengan cerita kejadian, yakni sewaktu tiba di kawasan perkarangan perpustakaan itu, Queena menyedari kehadiran seorang lelaki mencurigakan sedang memerhatikannya yang duduk di sebuah kerusi. Disebabkan berasa tidak sedap hati, Queena telah menghubungi seorang rakannya untuk memaklumkan mengenai perkara tersebut. Apa yang ditakuti Queena kemudian benar-benar berlaku. Dia menjadi mangsa rogol dan dipukul lelaki itu sebelum ditinggalkan di kawasan sarang semut dalam keadaannya separuh bogel. Sejurus selepas Queena ditemui oleh anggota keluarga dan rakan-rakan, dia terus dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Biarpun Queena terselamat daripada serangan dahsyat tersebut, dia menerima nasib malang apabila terpaksa menjadi lumpur untuk seumur hidup akibat kecederaan parah pada bahagian otaknya yang berpunca akibat pukulan. Queena tidak lagi boleh bercakap, berjalan dan melihat. Perkara ini juga bermaksud dia memerlukan penjagaan rapi secara berterusan. Lebih menyedihkan, Queena terpaksa makan menggunakan tiup yang dimasukkan melalui perutnya. Queena juga mengalami gangguan kognitif akibat kecederaan otak traumatiknya telah menyukarkan Queena untuk meluahkan fikirannya secara teratur. Dia meluahkan fikiran dan perasaannya melalui ekspresi muka, nada suara dan bahasa badan atau body language. Tentang perogol Queena, pihak polis telah berjaya menangkapnya pada 2 hari setelah kejadian. Identitinya dikenal pasti sebagai Kendrick Devonte Morris, remaja lelaki berusia 16 tahun yang juga merupakan pelajar di sekolah menengah Bloomingdale. Kendrick ditangkap berikutan penemuan cap jarinya pada bahan bukti yang ditemui di lokasi kejadian. Pada masa sama, penangkapan Kendrick ini juga telah membongkarkan di mana dia juga sebagai pelaku yang merogol seorang wanita tua berusia 62 tahun di sebuah rumah asuhan pada sebulan sebelum kejadian. Setelah dibawa ke mahkamah dan dibicarakan, pada tahun 2011 Kendrick yang didapati bersalah telah dijatuhkan hukuman penjara selama 65 tahun. Namun pada tahun 2017, hukuman Kendrick tersebut ditukar kepada hukuman penjara seumur hidup. Sokongan diteruskan untuk Queena, di mana laman web khas untuknya telah dicipta dengan diberikan nama Join Queena. Menerusi laman web ini, pengunjung boleh melihat gambar atau menonton video Queena. Turut disediakan adalah pautan untuk menyumbang wang derma bagi menampung kos rawatan terapi Queena. Menurut laman web tersebut, pautan untuk sumbangan wang derma akan dihentikan pada 1 hari kelak. Impian Queena untuk menyertai majlis prom yang pernah diingininya sebelum ini tercapai jua apabila rakan baiknya, iaitu Derek Perez, telah mengajaknya menghadiri majlis berkenaan pada bulan April 2017. Bulan Oktober 2020, ibu Queena menerbitkan sebuah buku biografi berjudul The Life She Once Knew, yang mengisahkan tentang perjalanan hidup keluarga Queena pada waktu sebelum dan selepas kejadian berlaku. Queena yang masih lagi menjalani rawatan terapi hingga pada hari ini telah menunjukkan perkembangan baik dari masa ke semasa.
Dia tetap tabah dan tidak berputus asa dalam mengharungi liku-liku kehidupan walaupun dirinya sudah tidak mampu lagi untuk hidup normal seperti dulu. Kami berharap kisah ini akan sampai kepada semua orang di seluruh dunia supaya dapat meningkatkan kesedaran tentang keselamatan dan kepentingan pertahanan diri. Di samping dapat memberikan sedikit keyakinan untuk mereka yang telah melalui masa traumatik atau kisah menyedihkan dalam hidup dan menunjukkan bahawa anda boleh mengubah hidup anda jika anda tidak pernah berputus asa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe.